Okey, tajuk 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. So, untuk tajuk ini, kita akan tengok Perang Dunia Kedua yang berlaku di Asia Pasifik. Kalau 3.3 hari itu adalah tentang Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah kan. So, hari ini adalah tentang Perang Dunia Kedua yang berlaku di Asia Pasifik. Yang mana yang pencetus kepada Perang Dunia Kedua ini adalah Jepun. So, bila Perang Dunia Kedua ini berlaku di Asia Pasifik? 1941 hingga 1945. Okey, satu lagi nama dia kita panggil Perang Pasifik. Okey, dia benda yang sama saja. Jadi di mana peperangan itu berlaku? Di Lautan Pasifik, di tanah besar Asia dan juga Kepulauan Asia Tenggara. Kita tengok zaman penjajahan Jepun, masa inilah berlaku. Okey. So, masa itu Jepun muncul sebagai satu kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme, okey, di rantau Asia Tenggara. Imperialisme maksudnya meluaskan kuasa, okay, dan juga tanah jajahan. Okay, kenapa Jepun ini dia nak meluaskan kuasa dia? Kenapa dia tak boleh duduk diam-diam? Kenapa dia nak meluaskan kuasa? Sebab masa itu Jepun ini semakin moden. Kenapa Jepun moden? Sebab masa itu ada pembaharuan Meiji dilakukan di Jepun. Okay, sampailah Jepun ini muncul sebagai sebuah negara yang kuat, moden, kuat dari segi tenteraan, moden, maju, dan apabila dia maju sebagai sebuah negara industri, dia kena cari bahan mentah untuk negara dia membangun. Lebih membangun. Okay? Jadi apa yang Jepun buat ialah dia melaksanakan dasar perluasan kuasa. Dia luaskan kuasa dia. Tapi dia tak boleh pergi Eropah sebab Eropah tengah berlaku Perang Dunia Kedua itu oleh Jerman kan. Jadi dia pergilah ke Asia Pasifik. Di Asia Pasifik pula banyak kawasan-kawasan ini dikuasai oleh kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat, seperti Britain. Nanti kita tengok contoh negeri wilayah mana yang mereka kuasai. Okay. Jadi adanya dasar perluasan kuasa Jepun ini, okay, sebab satu, dia nak memenuhi keperluan perindustrian mereka lah. Sebab pada abad ke-19 ini, okay, Jepun sudah menjadi sebuah negara ataupun negara yang maju dari segi industri mereka. Jadi mereka nak cari bahan mentah itu tanpa bergantung kepada negara barat. Mereka nak cari sendiri, tak perlu beli daripada barat lagi. Okay? Jadi mereka cari wilayah yang boleh membekalkan bahan mentah kepada mereka. Dan juga mereka boleh pasarkan barang-barang itu untuk mengembangkan lagi perindustrian mereka di Jepun. Okay? Yang kedua, kenapa mereka ada dasar perluasan kuasa? Sebab tentera mereka. Okay? Masa itu golongan tentera itu semakin kuat. Okay? Antara Asia Tenggara ataupun negara di Asia, Jepunlah yang mempunyai tentera yang paling moden. Okay, jadi apabila tentera itu mengambil bahagian dalam pentadbiran ataupun pemerintahan ataupun perluasan kuasa, mereka ini semakin agresif. Okay, dia menguasai politik di Jepun pada tahun 1932 dan mereka berpendapat bahawa kita kena cari wilayah, kita kena menjajah negara lain untuk mendapatkan ekonomi. Okay, untuk mendapatkan ekonomi, untuk menyelesaikan masalah ekonomi, mendapatkan bahan mentah, menyelesaikan masalah ekonomi di negara mereka yang memerlukan bahan untuk kemajuan perindustrian mereka. Jadi masa itu 1941, Jeneral Hideki Tojo ini dia jadi Perdana Menteri di Jepun dan dia bawa Jepun itu kepada Perang Dunia Kedua. Maksudnya dia yang menggalakkan rakyat dia untuk menjajah wilayah lain. Okay, jadi yang ketiga, kenapa ada dasar perluasan Jepun? Sebab Jepun ini dia nak meluaskan Orde Baru di Asia. Maksudnya Orde Baru itu adalah ini. Dia nak singkirkan kuasa imperialis di Asia dan dia nak orang-orang Asia saja yang berkongsi kekayaan di bahagian Asia lah. Orang Eropah, orang Barat, pergilah balik Eropah. Mungkin diorang berfikiran macam tu lah. Okay. So, Asia ini tempat untuk orang-orang Asia saja. Jepun, orang Asia kan. Okay. Jadi, matlamat mereka ialah mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialis Barat. Jadi ini berkembang merangkumi Jepun, Korea, China, Manchuria. Okey, maksudnya dia kembangkan pemahaman ini ataupun matlamat ini ke seluruh Asia. So ini adalah perluasan kuasa Jepun hingga Perang Dunia Kedua. Dia kuasai Korea, dia kuasai Manchuria, dia kuasai China, dia kuasai Indochina. Okey. Okey, kemudian kenapa ada dasar perluasan ini juga? Sebab ekonomi Jepun disekat oleh kuasa-kuasa besar. Siapa? Pihak bersekutu, Amerika Syarikat, British, Belanda. Sebab apa? Sebab dia tengok kan Jepun itu dah meluaskan kuasa di bahagian ini kan?
Tadi dia lemas kuasa, jadi dia nampak kuasa Jepun tu semakin kuat. Dia sekat ekonomi Jepun dalam memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang, supaya Jepun itu tidak lagi menjajah. Jadi dia orang sekat, hentikan ekonomi kepada Jepun. Jadi Jepun nak dapatkan di mana bahan mentah? Makinlah mereka nak meluaskan kuasa kan. Okey, seterusnya mereka nak merancang untuk menakluki wilayah selatan. Wilayah selatan ini adalah di Asia lah, yang mana kawasan-kawasan ini dikuasai oleh sebahagiannya adalah tentera ataupun kuasa Eropah juga. Okay, kenapa Asia Tenggara menjadi pilihan mereka? Sebab mereka tahu Asia Tenggara ini kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, bauksit dan juga petroleum, di mana bahan-bahan ini penting untuk industri mereka di Jepun. Okay, dari segi ketenteraan pula, walaupun mereka ini mereka ni nak menjajah kuasa lain, kawasan lain kan, wilayah lain. Jadi mesti ada kekuatan tentera kan. Jadi masa itu dalam aspek ketenteraan, mereka ini dibantu oleh Jerman. Sebab Jerman hantar pakar mereka ini pergi Jepun untuk kaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. So ini awak boleh tengok pakatan 3 negara di mana Jepun, Jerman, Itali adalah terikat dengan kuasa paksi. Okay. So ini bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Macam mana Perang Dunia Kedua itu berlaku? Mula-mula dia serang Tanah Melayu, kemudian dia serang Pearl Harbor, Hawaii. Okay, kemudian iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik. Jadi bila diserang tentera laut mereka itu, mereka jadi lemah, senanglah Jepun nak kuasai Pasifik kan. Okay, jadi kemudian mereka serang pula wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam, Pulau Wake. Okay, jadi maksudnya bila Jepun dah mengacau kawasan Amerika Syarikat ni, jadi Amerika Syarikat pun isytiharkan perang di Asia Pasifik dengan Jepun. Okay, tapi Jepun tetap juga menguasai Asia Pasifik menjelang April 1942 sebab mereka ada strategi yang berkesan dan juga serangan mereka itu meliputi laut, darat, udara. Okay, so ini adalah peta ataupun tempoh masa yang Jepun itu menyerang ataupun menguasai Pasifik. Itu boleh baca sendiri lah.